Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi yassir wa la tu'assir ya kalimatullah bil khair. Jadi hadis ni kita sudah baca dah baru ni dan sudah terjemah dah, sudah bincang dah sebahagiannya. Pasal apa ni kejadian dalam perut, dan ditulis itu ini tu sudah beberapa hadis kita baca. Sekarang ni nak berpindah kepada bahagian yang kedua pula di bawah bab ni. Bab apa dia? Bab takdir, bab qadar ataupun bab takdir. Bahagian yang kedua lah kalau kita nak baca ni, iaitu bermula daripada wa bihi qala haddatsana Uthman bin Abi Shaybah wa Zuhair bin Harb wa Ishaq bin Ibrahim wal lafzu li Zuhair. Situ jumpa nombor berapa tu, dia tak tulis nombor. Lepas pada hadis malaikat kata ay rabbi zakarun au untha syaqiyun au sa'in famar rizqu famal ajalu fayuktabu kadhalik fi batni ummiha. Selepas tu ni kalau kita nak bahagilah bahagian yang kedua dalam bab ni, sebab dia tak cerita pasal tu lagi dah, pasal kejadian manusia di dalam perut ibunya. Tak cerita pasal tu lagi, tapi cerita benda lain pun. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ali, katanya kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad. Situ pernah kami mengikuti jenazah ataupun berada dalam satu jenazah di baqi'il gharqad, perkuburan Baqi'. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari. Kami pun duduk. Dia duduk, kami pun duduk sekelilingnya. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu ada mikhsarah, kayu, ranting kayu ataupun kayu lah. Di sini lebih kepada kayu, tapi dalam riwayat yang lain disebut ud, ranting, pokok. Baginda menundukkan kepalanya lalu mengguris-guris atau menyucuk-nyucuk dengan kayu itu. Kalau kita, ini pendek, kalau kita buat ada bolpen lah, kayu lah. Kalau kayu panjang, kalau kayu tu sampai ke tanah, dia dah gitu, atas tanah tu. Macam orang duk mikir kan, dia gitu. Kadang-kadang goreng gitu. Itu maksud yang kutu. Kemudian baginda bersabda, tiada seorang pun daripada kamu, tiada seorang pun yang bernyawa, melainkan Allah telah pun menuliskan, yakni menetapkan, menentukan tempatnya di syurga dan di neraka. Dan melainkan telah ditulis, yakni telah ditetapkan, sama ada dia malang, celaka ataupun bertuah. Qala, kata perawi, yakni Ali kata, maka berkatalah seorang lelaki, wahai Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amal. Wahai Rasulullah, kalau begitu tak bolehkan kita berserah sahaja kepada ketentuan untuk kita tu, ke atas kita tu, ketentuan Allah ke atas kita tu, kita ikut saja dan kita tidak beramal. Kita tak usah buat apa-apa. Faqala,
Jawab Nabi SAW, orang-orang yang termasuk dari kalangan orang-orang yang bahagia, dia akan melakukan amalan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang bertuah. Dan orang-orang yang termasuk dalam kalangan orang-orang yang celaka, malang, dia akan beramal dengan amalan orang yang celaka. Selepas itu baginda bersabda, i'malu, kamu buatlah amalan, kamu beramallah, fakullun muyassar, sebabnya semua orang dipermudahkan. Semua orang dipermudahkan. Adapun orang-orang yang bahagia, bertuah, mereka akan dipermudahkan untuk amalan orang-orang yang bertuah. Dan orang-orang yang celaka akan dipermudahkan untuk amalan orang-orang yang celaka. Kemudian baginda membaca ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang memberi dan bertakwa serta membenarkan ajaran yang baik, yakni Islam, kami akan permudahkan kepadanya lil yusra, kepada kemudahan yang mudah, yang mudah, ataupun dengan makna surga. Kami akan permudahkan kepada dia jalan ke syurga. Yusra mana mudah, senang, senang. Adapun orang yang bakhil, lawan kepada memberi tadi, ini tidak boleh. Wastaghna, dan berasa cukup, berasa kaya, yakni cukup, serta dia mendustakan ajaran yang baik, yakni agama Islam, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan permudahkan kepadanya sesuatu yang payah, yakni neraka lah, susah, tempat yang susah, ke tempat yang susah, neraka. Kami akan permudahkan kepadanya jalan yang membawa kepada tempat yang susah, yang neraka. Dengan syarat satu lagi seperti itu juga, cuma di sini dia tidak sebut mikhsarah, kayu macam tukak tu, dia tak sebut gitu. Cuma dia sebut Nabi SAW akhadha udan, ambil ranting kayu. Itu yang kita kata tadi, ranting kayu, macam kayu tukak dah juga. Itu beza dengan tadi. Adapun yang lain-lain itu tak ada beza lah, tak ada beza. Seterusnya beberapa riwayat selepas pada itu juga daripada Ali. Dia kata Rasulullah SAW pada suatu hari duduk, di tangannya ada ud, kayu atau ranting, di mana dia mengguris-guriskan dengan ranting itu dan mengetuk-ngetuk ujungnya ke tanah. Farafa'a ra'sahu, lalu baginda mengangkat kepalanya, lantas bersabda, tiada seorang pun daripada kamu melainkan telah diketahui tempatnya di syurga dan di neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu untuk apa kita buat amal? Tidakkah boleh kita berserah sahaja? Nabi SAW bersabda, tak boleh. Kamu beramallah, kamu kena beramal.
Kamu kena beramal. Sebab setiap orang, semua orang dipermudahkan untuk tujuan ia diciptakan. Setiap orang ni dipermudahkan untuk tujuan dia diciptakan. Kemudian Nabi SAW membaca ayat tadi lah, sampai kepada fasanu yassiruhu lil usra. Jadi kalau orang tu diciptakan untuk syurga, mereka cerita dia akan jadi mudah lah nak buat benda-benda hak molek, nak jadi jujur, nak jadi baik, nak taat, dia akan pilih jalan tu. Kalau orang tu memang diciptakan untuk neraka, akan mudahlah dia nak buat benda-benda lagu tu. Gitu. Itu sebagai satu tanda. Seterusnya riwayat daripada Ali, daripada Nabi SAW binahwihi, serupa dengan hadis sebelumnya dari segi maknanya, lafaznya tidak sama. Lagi riwayat daripada Jabir, Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya daripada Jabir, katanya Suraqah bin Malik bin Ju'shum datang. Dia kata, wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kita ni, kepada kami, agama kami, seolah-olahnya kita baru dilahirkan. Mana anggaplah kita baru, macam tak tahu kau satu, tak tahu kau satu. Jadi orang tak tahu kau satu tu bagi asas lah, panduan asas. Fimal amal al-yawm, mengikut apa segala amalan yang berlaku, yang dilakukan oleh kita, yang berlaku daripada kita sekarang ni, mengikut hak mana? Itu dia tanya. Adakah mengikut ataupun menurut apa yang telah menurut pen yang telah pun kering dakwatnya dalam menulis, dan mengikut takdir yang telah pun berlaku, telah pun lulus, telah pun berlaku. Am fi ma nastaqbil, atau mengikut apa yang akan kita lakukan, yang kita sendiri buat. Ini mengikut ketentuan Tuhan, kau mengikut orang kita buat sendiri. Nabi SAW jawab, tidak. Bahkan mengikut ketetapan pen yang telah kering dakwatnya, dan mengikut takdir yang sudah pun ditentukan. Dia tanya lagi, kalau begitu untuk apa beramal? Untuk apa kita beramal? Zuhair berkata, kemudian Abu Zubair menyebutkan sesuatu yang saya tak faham. Saya pun tanya, apa yang dia kata? Tak putih tadi, kenapa? Gitulah kalau kita. Kalau kita kata orang kecek tak teriak, kenapa? Tak teriak. Dia pun kata, i'malu, yang ni hak Nabi kata, kamu buatlah amal, fakullun muyassar, kerana setiap orang itu dipermudahkan. Dipermudahkan. Dan ini semua ni kita sudah baca dah kan? Sudah baca dah. Sudah terjemah dah pun. Tak apalah. Kita tengok ini siapa masalah takdir. Siapa masalah takdir ni. Ni hak sebelum pada ni tu dalam perut tu tertudah. Itu pun termasuk dalam takdir juga. Gana-gana seseorang tu sudah tertudah. Ni cerita pasal hak seterusnya selepas lahir dalam dunia ni, hak berlaku kepada kita, dan yang kita lakukan itu adakah macam mana, mengikut apa mana, gapo dia takdir. Jadi di sini Sayyidina Ali kata, apa yang pula Nabi SAW kata situ, boleh jadi ada kesesuaian juga dalam ilmu dia. Dia tidak ayat habis kau apa-apa, sebab cerita ni pasal di kubur ni, di satu jenazah di Baqi' al-Gharqad, di kubur. Dia kata begitu tu
gapo dia di sebalik dia kata tu, dia nampak tu, dia tunjuk kepada dia, dia tak cerita. Cuma manusia ni kasut situ, dekat mana-mana pun hidup dalam dunia ni, so mati kita naik kubur tu, hak biasanya gitu. Jadi bila begitu, itulah permulaan yang menentukan, yang merupakan hasil kepada kehidupan dia di dalam dunia. Situlah permulaan. Aku mana-mana pun, celaka ke, bahagia ke, bertuah ke, malang ke, seseorang tu, situlah mula dia nampak hasil. Nabi SAW duduk, sahabat-sahabat pun duduk di sekelilingnya. Lepas pada tu, dengan dia tu ada kayu tadi, dia pun ketuk-ketuk kayu tu di tanah, ujung kayu tu lah. Lepas tu dia pun kata, apa kata dia? Jadi kira-kiranya Allah SWT sudah tentukan tempat dia di syurga dan neraka. Satunya, perbahasan ulama di sini, kalau orang tu ahli syurga, bapa sebut syurga dan neraka? Sebut syurga sajalah. Mana ada tempat dia dalam neraka? Terutama kalau Nabi-Nabi tu dia maksum dah. Sebab dia kata tak ada satu pun orang yang bernyawa. Mana tak ada kecuali. Sebab ni kalau kita perhati, kalau dari segi nahwu lah, nakirah fi siyaqin nafi, mana menafikan semua lagu ni. Supaya dalam Quran kata kena lalu sirat, wa in minkum illa wariduha, kena lalu kuk jahannam, neraka jahannam, kena lalu. Lagu tu juga, wa in minkum ma minkum illa wariduha, tak ada seorang pun di kalangan kamu, siapa nabi siapa pun kena lalu kot. Jadi seseolahnya hak ni gitu juga ada tempat dia. Gitu kah? Neraka dan syurga tu ada. Untuk apa ada di neraka dia kalau dia bukan ahli neraka? Sebab tu setengah-setengah ulama dia pakai hak ni waw di sini, minal jannati wan nar, waw dengan makna au, berdasarkan setengah-setengah riwayat. Setengah-setengah riwayat tak ada sebut minal jannati awin nar, au an-nar. Jadi tak ada seorang pun manusia melainkan Allah SWT sudah tentukan tempat dia, sama ada di syurga atau di neraka. Kalau berdasarkan hal tu, berdasarkan riwayat au, atau kalau hak waw ni pun kalau kita pakai dengan makna au, gitulah jadinya. Satu. Yang kedua, iaitu waw ni memang dengan makna waw lah, syurga dan neraka. Setiap orang walaupun dia ahli syurga pun dia ada juga tempat dia dalam neraka. Dia ada. Jadi termasuk Nabi kau kecuali dia, kecuali Nabi-Nabi ni. Kalau kita pakai umum berdasarkan nakirah fi siyaqin nafi, semua tak kira. Ada, cuma dia tidak masuk neraka. Tempat tu ada. Tempat tu ada. Supaya seorang yang belum lahir, dunia ni ada. Dalam takdir kita tak tahu lah, muka kita tak tengok. Hak mana-mana tak lahir dalam dunia. Kita ni Tuhan nak lahir dalam dunia, lahir, duduklah sini. Kan nak kira tempat untuk manusia tu menghuni, ada dunia, tapi dia tidak mari. Dia tidak mari. Ikutlah nama anak kita, cucu kita, siapa pun tak caralah. Maka kita tidak tahulah. Setelah ada dalam dunia ni kita tahu, oh lagu ni rupanya, namanya, duduk sini. Tapi kalau nak kira, dunia ni memang tempat manusia. Kalau manusia mari, boleh gitu. Cuma dia tidak mari. Hak Tuhan tak, dia tak mari, lah tidak lahir, tak jadi. Waktu Tuhan saja yang tahu, kita tak tahu. Jadi ada berlaku. Dalam syurga pun ada, neraka pun ada. Cumanya ahli syurga, hak tak masuk langsung neraka tu, dia tak masuk. Tak ada lah, tempat tu kosong. Tempat tu kosong. Jadi dia masuk syurga. Hak neraka saat ni, hak masuk dalam neraka ni, neraka terus, tak masuk dalam syurga tu. Ada juga tempat dia dalam syurga. Isyarat kepada apa? Kalau dia, kau tukar ni lah, kedua-dua tu, isyarat kepada kalau dia tak kira dia tu siapa.
Buat tak betul, buat betul, buat molek, ni lah tempatnya dalam syurga. Ni ada Tuhan cadar. Bukan kata tak ada. Jadi kita nak kata takut tak ada ruang, tak ada tempat, nak pergi ke dia penuh dah, tidak masalah. Tapi oleh kerana dia pilih jalan neraka, maka tempatnya neraka. Pada kena kira dia pun ada semua orang lain juga. Hak masuk dalam syurga, tak masuk dalam neraka tu pun gitu juga, tak kira siapa. Sebab itu Tuhan ancam, walaupun Nabi pun, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau mu syirik, Tuhan kata pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mu syirik, nescaya akan terhapus, tentu akan terhapus amalan kamu semua sekali. Kalau, dan sudah tentu kamu jadi orang-orang yang rugi kalau tidak berlaku. Sebab kita kata kalau dia mari, maka dunia ni tempat dia. Tapi dia tak mari. Hak mana Tuhan tak dia tak mari dalam dunia. Kalau hak ni pun, kalau ni beberapa kali Nabi lah, tak kalau saja nak rayaknya, tak kira, Tuhan tak kira. Syirik ni kesalahan besar. Kalau Nabi sekalipun, gitulah jadi. Kalau Nabi sekalipun buat tak kena, ni neraka. Tapi tidak gitulah berlaku. Kehendak Tuhan tidak gitu. Nak kira tak cara siapa. Itu dua. Yang ketiga, minal jannati wan nar, waw tu dipakai dengan makna waw juga dan juga. Cumanya kan manusia ni kan ada macam-macam. Kalau dia ahli syurga, pada tempat dia ahli neraka, mungkin dia masuk neraka. Dia pergi tempat tu dulu. Jadi kedua-dua tempat tu ada. Jangan ingat kalau jadi Islam tak ada neraka untuk dia. Jangan. Bukan kafir saja masuk neraka, orang Islam pun masuk neraka juga. Boleh jadi dengan sebab kesalahan-kesalahan yang tertentu. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Tu ada. Siapa-siapa bunuh orang mukmin dengan sengaja, balasan dia ialah neraka jahanam. Itu ada. Kekal dalam tu, Tuhan kata. Soal kekal ke mana tu tidak nak bahas inilah. Tapi maknanya orang Islam pun masuk neraka dengan sebab kesalahan-kesalahan tertentu. Jadi tepat untuk seseorang dalam neraka tu bukan dalam dunia ni saja. Tuhan sudah tentukan kita ni gini-gini jadi gini, dok pakai neraka. Dia tahu dah pakai neraka. Jadi dalam neraka, maknanya ni kalau orang biasa mudah kita nak faham. Kedua-dua je boleh pakai. Dia masuk neraka dulu. Bila habis dosa dia, kesalahan dia habis dah, cemar dia tu, kotor dia tu, laksana orang kata emas ataupun logam yang berharga, yang bernilai tu. Kalau selagi dia duduk dengan tahi-tahi dia tu, dengan hak uduh dia, tak comel dia tu, orang tak boleh nak guna, tak comel. Tidak sesuai nak letak tekuk, nak letak di telinga, nak buat jadikan perhiasan, tidak sesuai. Dia kena tukar emas tu sembuh dengan api dulu. Dia tanggal tu, tanggal tubiklah emas yang sinar-sinar. Hak tu yang layak. Hak ni pula betul lah. Hukuman neraka ni nak suruh bersih. Sebab syurga tu tidak layak, tidak sesuai untuk yang kotor. Termasuk yang kotor, syirik, gapo, maksiat tu kotor, tidak sesuai. Sebab syurga tempat bersih, tempat comel. Dengan adanya benda hak tak comel, jadi aib, jadi kurang. Surga tak ada kurang. Hak kena cuci dululah. Jadi cuci di mana? Tempat dia ada neraka lah ni lah. Ada berlaku. Tapi kita boleh ikhtiar, boleh elak benda ni. Dengan usaha kita, dengan pilihan kita, dengan minta pertolongan daripada Allah SWT, boleh benda ni dihindari. Walaupun kita ada kemungkinan masuk neraka. Kalau Allah SWT ampunkan dosa kita, tak masuk. Kalau kita buat kebajikan banyak, ingat dosa kita, minta Tuhan ampunkan. Kalau kita tak ada gapo pun, tak ada nak kebajikan pun, minta bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah SWT, mungkin dia hapuskan. Jadi tempat tu tetap ada.
Jadi dalam keadaan ada gitu tak boleh sedap hati lah weh. Maknanya bukan ada tepat tu. Jangan sedap hati, jangan kata oh tak ada dia untuk dia, tak ada. Cedai belaka kok tunggu ni. Jadi maknanya atas kita lah tu, atas kita. Jadi kalau untuk umum, hak tidak nabi, hak tidak syaitan, hak gapo orang biasa ni, hak dia boleh pilih jahat, boleh pilih baik. Kedua-duanya dia boleh pakai, disediakan untuk seseorang boleh pakai. Itu satu perkara. Perkara yang kedua, sudah dituliskan. Ditulis ni maksud dia ditetapkan. Perkataan katabah dalam bahasa Arab, dalam Quran, dalam hadis banyak maknanya. Antaranya makna fardu, memfardukan, mewajibkan, menulis, ditentukan. Di sini dengan makna ditentukan. Sudah ditentukan atau sudah berdasarkan riwayat yang lain, ulima, sudah diketahui. Siapa tahu? Allah. Jadi disebut tulis sebab tulis ni kekal, benda kekal. Terutamanya zaman dulu, kalau kecek orang zaman dulu, dia tulis hitam putih baru tetap kekal. Kalau tidak, tak lekat kan. Kita kecek zaman dulu, zaman learn ini tak apalah, kita boleh faham lah. Kalau kecek pun boleh rakam juga, boleh simpan juga. Bukan sekadar tu lah, gambar pun boleh simpan juga. Zaman sekarang ni, hak dulu-dulu sejauh manusia tahunya, kalau gapo-gapo perjanjian, kau gapo kau tak boleh nak pegang kalau dengan mulut saja, dengan perkataan saja, dia kena tulis. Kata hitam putih, mana jelas dah, tak boleh nak ubah. Itu makna sudah ditentukan. Jadi Tuhan sudah tentukan celaka ataupun bahagia, malang ataupun bertuah. Kata Ali, tiba-tiba ada seorang lelaki tu tanya, dia kata, wahai Rasulullah, kalau lagu tu tak bolehkah kita kita mengikut ketentuan tu? Mana kita tak sewak apa-apa lah. Kalau Tuhan tentukan kita ahli syurga, kan jadi ahli syurga. Kalau Tuhan tentukan kita ni ahli neraka pun tak ada guna juga buat amal tiltih. Selama mana? Bahkan dalam hadis yang lain ada sebut 70 tahun. 70 tahun. Ada orang yang beramal amalan ahli syurga 70 tahun. Tiba-tiba dia mati, dia ahli neraka. Ada orang yang beramal 70 tahun. Nak kira dia tidak daripada lahir kan kita mukallaf ni. Kalau nak kiranya semenjak mukallaf tu kan, mana belasan tahun lah kita kata. Jadi sampai kau umur 70 duduk amalan ahli neraka, lepas tu mati jadi ahli syurga. Tu dalam hadis sebut. Tu yang jadi sahabat ni ada tanya, sama ada hadis tu dulu ke ataupun lagu mana-mana, dia tanya. Jadi tak, kalau lagu tu kita tak sebut agama-agama lah. Kalau kita ni ahli syurga, akhirnya sebelum kita mati tu Tuhan akan tunjuk kita lah ke mana-mana pun. Jadi kita bertaubat kau jadi jauh, jadi baik kau, jadi buat amalan ahli syurga. Tak benar. Ini duk menak-menak semenjak balik kita kata 15 tahun tu kan, sampai 70 tahun, 80 tahun kau ikutlah. Panjang umur lagi tu. Benar. Dah ke mana-mana pun kalau Tuhan tentukan kita ni ahli neraka, buat jauh, buat baik setara mana pun mati ahli neraka juga. Apa faedah dia? Itu sesoalan. Jadi kita biar tinggalkan amalan, tak usah buat. Tak boleh, tak kena tu konsep tu salah. Sebab apa? Hak kata, hak dalam baru ni kita sebut dah, jumpa dah. Hak kata orang tu buat amalan ahli syurga sehingga sampai sahasda, dia mati ahli neraka. Begitu juga sebaliknya. Kita sudah jumpa dah hadis tu. Ia bukan bermakna orang tu buat amal baik, molek taatnya penuh, lepas tu dekat nak mati dia ada buat benda tak molek, dia masuk neraka. Bukan makna dia masuk neraka sama-sama. Dia royak masuk neraka saja. Bila dia royak masuk neraka sama-sama, ahli neraka sama-sama masuk sebentar pun jadi ahli juga. Pak kalau tak ada amalan, lagu mana nak masuk syurga pula lepas pada tu? Lepas pada habis dosa tu kita kata masuk neraka, ikutlah lama-lama mana pun. Lepas pada tu kita nak masuk syurga dengan apa dia? Bila kita tak ada amalan.
Dengar. Hak dia kata tadi, dia nak suruh kita beringat, takut jangan dibuat dosa, kita tak tahu bila nak mati. Takut mati-mati kita tak ada bertaubat, kena masuk neraka dulu. Masuk neraka ni walaupun sebentar pun, kita kata setahun pun, kalau setahun dalam dunia ni pun penat dah. Masuk jail baru. Ni masuk neraka setahun. Orang tak boleh nak cuba hak lagu ni. Sebab tu kata tak nak tujuan yang kata kita nak suruh beringat, nak suruh takut. Beringat sampai ke mati, sampai ke su. Jangan kata muda lagi, tak apa, tidak nak mati lagi. Tak apalah kita buat maksiat. Bila kita buat sesuatu yang menyebabkan kita masuk neraka, tu benda tu ahli neraka. Kecuali kalau dosa tu dosa tak ada sebelah mana, dosa kecil. Dengan sebab tu kalau nak buat pun fikir mula, ini dosa ni dosa setara mana ni, menyebabkan masuk neraka ke tidak. Tu kalau orang cerdik setara mana. Kalau nak jahat-jahat pun dia akan mikir kalau ada pengetahuan tu. Kalau ada pengetahuan tu dia tak akan berani sepatutnya. Paling-paling nak buat pun hak dosa kecil yang mana boleh dihapuskan dengan amalan-amalan baik kita. Dengan sebab ada kebajikan-kebajikan kita, Tuhan hapuskan. Itu tak apa, tidak menyebabkan masuk neraka. Sebab salah satu tanda dosa besar ni yang sebut dengan sebab kita buat tu masuk neraka, ataupun kita kena hukuman hak dalam dunia. Itu je dosa besar. Jadi hak lagu tu ahli neraka tadi. Jadi kita tak tahu. Jadi bila kita masuk, katakanlah masuk neraka, lepas tu dah habis dah tempoh dia tu, kalau kita tidak buat amal selama ni, kita nak masuk syurga dengan gapo? Yalah kalau kita semata-mata Islam, ngucap saja je, semaya bedok, puasa dok, gapo dok. Kalau kita masuk syurga pun masuk tempat kurang lah. Syurga tu banyak tingkatan dia pula. Banyak tingkatan dia pula. Kalau mana-mana pun orang nak lebih. Dalam dunia, setara dunia hak kurang ni pun orang berebut nak hak lah kelebih tu. Faham? Syurga kita tak tahu. Kalau hak tahu kan, tak asyik lah, nak lebih lagi lah. Walaupun kita kata hak kurang tu, dia tidak berasa kurang. Sebab dalam dunia nak kurang tu berasa kurang, berasa hina diri. Dah dalam syurga, tapi hakikatnya kurang. Hakikatnya kurang. Lagu mana? Sebab ada selalu buat contoh tu lah. Kalau dalam dunia ni orang hak tak makan, kita kata tak makan buah durian. Ramai juga orang tak makan buah durian kan. Tak makan buah durian. Buah durian tu bagi orang hak berahi-berahi ya, celup lah makan dah. Mulut durian kau gapo kau. Bagi orang hak berahi. Pas ceramah mana orang nak jual buah durian kaya raya jadi. Sesuatu yang berharga. Baik. Orang yang memang tak berahi dia, bahkan dia tak boleh, kalau bangun dia nak mutak, dia berasa kurang ke? Dia tak boleh makan dia? Tak. Dia tak rasa kurang, tapi hakikatnya kurang. Sebab dia tidak merasai salah satu nikmat tu. Hakikatnya kita kata kurang. Begitu juga orang yang minum arak dalam syurga. Ni berdasarkan Nabi royak, berdasarkan hadis, orang yang pakai emas perak lelaki lah, dia tak boleh pakai sesok, dia tak boleh minum arak dalam syurga. Jadi tak boleh minum tu, jadi orang lain duk minum, dia tak minum lagi. Mana jadi kurang? Sebab tadi kalau fikir tu mudah. Banyak perkara hak Tuhan buat dalam dunia ni untuk memudahkan kita memikir tentang akhirat. Banyak perkara. Jadi kalau dia tak sesana, memang dia tak nak selera. Tak nak selera. Sebab orang tak selera makan waria, tak nak selera makan waria, tak ada gapo dia. Tapi hakikatnya dia kurang. Benda lagu tu, hakikatnya dia kurang. Jadi Tuhan balas orang yang minum arak dalam dunia ni, dia tak akan minum arak dalam syurga kalau dia masuk syurga. Tu benda. Hak boleh, hak tak minum. Hak tak minum arak dalam dunia, dia akan boleh minum. Dia ada jenis-jenis balasan hak lagu tu. Tapi dia tidak berasa kurang. Cuma hakikat dia tu kurang. Dan orang lain tidak akan kata kurang lah, gitu gini dalam syurga nak rendah dia. Tak ada. Sebab dalam dunia boleh orang kata lagu tu.
Akhirat dalam syurga tak ada orang akan kata gitu. Tetapi ke mana-mana pun hakikatnya kurang. Dah tak boleh pakai subah dalam syurga. Dia nak pakai kan orang jatuh pun pakai juga gomo nak pakai subah. Benda hak manusia nak. Subah pula mak pula tu. Tak boleh pakai saya rasa. Tak boleh pakai saya rasa. Muka dunia ni bukan tempat jangok sebenarnya. Jangok tu sikit-sikit je. Ada maksud dia, ada hikmat Tuhan kalau boleh pun. Hak sebenarnya bukan tempat jangok. Jangok sangat. Ada kalau pakai tali tekuk, tak buka nak nampak mana. Orang tina lah, orang perempuan. Pakai subah, pakai tudung. Sampai dia nak nampak. Gau berapa? Kilat setengah mana? Tak ada nak boleh nampak. Buka tu tak maris lalu. Hak orang panggil mak ragu kau gapo kan. Reboh terak situ. Itulah sebab tu kata bukan tempat dia. Bukan bahasa dia. Kalau tidak sabit hak nak ragu putih, timbul benda lain pula. Timbul benda hak tak molek yang mengancam nyawa dia pula. Dia tak ada pasal dunia. Sebab tu ya agama tak bui tu. Lepas tu pula sabar. Tak sabar kalau tak bui pun. Kalau pakai dalam rumah siapa nampak. Tapi hak bagi anaknya ni nak tunjuk ke anak-anak agama pula. Tunjuk ke sama guru tu, sama saing tu. Baru ada faedah. Baru jadi lebih nampak. Gitu pula nafsu. Jadi gitu. Sebab itu Nabi tak bui serah gitu, tidak beramal. Sebab amal itu modal untuk kita. Kalau kata masuk neraka bukan makna masuk neraka semua. Dah. Hal tu kena ingat. Kita nak masuk neraka apa dia dalam syurga kalau tak ada amalan. Itu sebab Nabi SAW tak bui tinggalkan amalan. Dan bahkan dalam hadis ni dia sebut itu tanda orang ahli syurga tu kan lagu tu. Kalau juru rujak di awal lagi tanda dia tu ahli syurga. Tanda baik tu. Kalau kita tak buat benda tu bahkan tak ada tanda. Tak boleh. Tak boleh je buat. Kita serah Tuhan lah. Sebab itu kita kata hak dalam hadis sebut tu orang tu sehingga apa ni buat amalan kebajikan, amalan baik sampai sehasta saja tinggalnya dengan syurga, tiba-tiba dia masuk neraka. Dia buat amalan ahli neraka, masuk neraka. Begitu juga sebaliknya. Kalau nak tengok dalam kitab Syarah Imam Nawawi ni dia sebut. Boleh tengok dalam ni Salah sebelum pada tu. Kalau kitab ni lah. Hak lain tu tak tahu. Dia di bawah ni kan. Wa inna hak baru ni. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Seseorang daripada kamu tu betul-betul dah ya lelah dah duduk buat amalan ahli neraka. Tiba-tiba bila siapa sahasta dekat dengan neraka, dia molek. Jadi masuk syurga lah. Begitu juga sebaliknya baru ni. Kita tidak nak baca semuanya. Baca sebahagian saja. Jadi sahasta tu bukan makna sahasta sungguh. Nak orang dekat. Kalau sahasta ni dekat lah. Kalau sebatu tu jauh sikit. Jauh banyak lah. Kalau sahasta tu dekat. Dia sebut kepada dia wal muradu bihadzal hadis. Yang dimaksudkan dengan hadis ini bahawa keadaan seperti ini qad yaqa'u fi nadirin minan nas la annahu ghalibun fihim. Hak ni hak berlaku nadir, jarang sekali benda lagu ni berlaku. Jadi kita tak boleh nak kata jadi Tuhan ni jahat lagu tu, Tuhan ni zalim lah. Molek-molek dah kita amalan habis kerai dahi-dahi dah tiba-tiba masuk neraka. Banyak perkara orang tak faham situ. Dia ingat masuk neraka ni masuk kekal semua. Tu sekarang hak silapnya. Yang keduanya dia ingat jadi tak tu belaka tak boleh kan? Boleh jadi suka hati Tuhan ikut dia nak buat lagu mana. Takut jadi salah faham gitu. Dia nak ayat ni berlaku fi nadirin minan nas. Jarang berlaku nadir. Orang Arab kata an-nadir kal ma'dum. Barang nadir ni nadir kita pun ada juga, guna bahasa kita pun nadir juga. Jarang benar berlaku. Serupa dengan tak ada lah. Serupa dengan tak ada. Jarang hak lagu ni.
Tapi kena ingat, kita tak tahu. Takut kita tu masuk dalam hak nadi, kita tak tahu. Bukan hak ni hak biasa berlaku di kalangan mereka, kata Imam Nawawi. Thumma innahu min lutfillahi ta'ala wa sa'ati rahmatih, termasuk di dalam lutf Allah, rahmat dan limpah kurnia Allah kepada manusia ini, iaitu orang bertukar daripada jahat kepada baik ramai, daripada tak molek kepada molek ramai. Ada pun bertukar mereka daripada khair kepada syar, itu jarang sekali. Hak sudah tetap dah lah, sudah tetap molek baik benar, jauh molek, ikut agama molek, nak tukar jarang, tak lagi, jarang hal lagi. Alah ke tak molek. Tapi hak tak molek tu alah ke molek ramai, dia kata. Itu limpah kurnia Allah lah. Ada kita kena ingat juga Tuhan kata, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmat aku mengatasi kemurkaanku, mengatasi kemurkaanku. Tak apa. Lepas tu dia ada dua makna baru ni ayat. Ada juga orang hak memang kekal sungguh dalam neraka. Bila siapa sasta tu dia buat amalan, satu amalan yang menyebabkan dia masuk neraka dan kekal. Kenapa dia? Syirik. Tu kalau buat amalan lain masuk neraka juga mungkin, tapi tidak kekal. Syirik tak boleh benar. Syirik tak boleh benar. Serupa juga tauhid. Hak sebelah pihak lagi. Dua amalan ahli neraka sepanjang hayat, dekat sasta je dengan neraka, tiba-tiba masuk syurga. Syurga terus kekal, tak masuk neraka sikit abu. Hak selama ni tu terhapus. Lagu mana? Orang hak masuk Islam tiba-tiba mati, tak ada semaya, tak ada puasa, tak ada gapo, tak ada penak supaya orang lain, Islam masuk syurga dulu, bersih seperti anak yang baru dilahirkan. Boleh jadi tak lagu tu? Boleh jadi. Tetapi selagi ni hak umumnya dia masuk neraka. Masuk neraka kerana sesuatu amalan dia lah, dosa besar kita kata. Itu masuk neraka dulu, lepas tu baru masuk syurga. Tapi kalau masuk syurga dulu lepas tu masuk neraka, tak ada. Kalau dah masuk syurga tak ada dah, tak tubik dah, tak ada. Dalam riwayat mana, hadis mana, Quran mana pun tak ada sebut orang tu kalau dah masuk syurga sebab masuk neraka tu boleh tubik. Masuk syurga boleh tubik, tak ada. Rendah setara mana pun, tak ada istimewa pun. Kalau dah masuk syurga tak tubik dah. Itu sifat syurga. Beza dengan neraka. Beza dengan neraka. Tak apa. Kita tengok di sini saat ni. Dia kata orang-orang yang bertuah ni dia lagu mana? Dia akan macam terdorong gitu. Dia akan melakukan amalan orang yang bahagia. Itu tanda lah. Itu tanda lah. Kamu jangan ingat saja-saja tak ada gapo-gapo pun amalan kita tu, kita buat baik pun tak ada faedah juga. Mana tahu takut mati dalam sesak kau, dalam gapo kau, kau tak tahu lagi. Tak boleh lagu tu. Sebab kalau kita buat amalan yang baik itu tanda dah tu. Sebab tanda lagu mana? Dalam hadis ada sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Allah SWT nak beri kebaikan kepada dia kan, dia akan beri kefahaman yang mendalam tentang agama. Itu tanda bahawa Tuhan nak baik untuk dia. Ni orang yang melakukan amalan kebaikan pun tanda juga dia orang yang bahagia, orang yang bertuah, mana ahli syurga. Begitu juga sebaliknya. Nak hayatnya kita ni tak boleh bergantung sangat, tak boleh harap sangat, tak boleh yakin sangat dengan diri kita ni. Nak berhadapan dengan Tuhan tak boleh. Kita manusia boleh berubah. Tak sodok ayatlah wali setara mana pun dia tidak terpelihara, kecuali nabi-nabi, rasul-rasul tak kira lah tu. Kalau hak lain tak sodok ayatlah. Sahabat tu tinggi, dia tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Sahabat kau tabi'i, kau tu wali, kau siapa, kau tu guru kau,
Tok Alim ke, tak ada jaminan. Dia tak boleh kata dah moga kita buat amalan baik selama mana dah, tua ke diri dah, jadi nak berasa senang hati, berasa lega. Tak boleh. Dia kena harap Tuhan Allah. Tak tahu, kecek tak boleh agak, perasaan tak boleh kagum dengan diri sendiri, tak boleh. Molek tu ada hak tu molek, tak ada hak tu tak moleknya. Jadi hak ni ikat ujung tu nak suruh beringat belah mana-mana pun tak boleh. Kalau sampai ke ujung dah, kalau kita muda lagi, panjang lagi tak tahu. Kalau dia panjang umur, hak panjang umur dah tu tua gedah dah, kita kata pun dia tak boleh sedar hati. Walaupun dia tu sepanjang hayatnya tak tidur tengah malam pun, bangun semaya tengah malam pun, tak boleh yakin bahawa dia ni akan mati sebagai ahli syurga atau masuk neraka. Tak boleh. Tak ada orang boleh tentu itu, tak boleh. Boleh berlaku. Cuma Tuhan saja yang dapat menjaga kita. Kadang-kadang kita tidak mampu. Sebab itulah dalam hadis dia ajarkan, la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan daku kepada diriku. Mana diri tak boleh percaya, tak boleh pegang mana, walaupun sekelip mata. Biarmu jagalah aku. Kita jaga-jaga setakat usaha kita, setakat mana. Tak gerak kadang-kadang menghadapi dunia, cabaran dunia, tarikan dunia. Kadang-kadangnya ada tersasul, terseret, hanyut. Ada. Hak tu nak jaga Allah. Tak boleh putus hati dengan Allah. Itulah pengajarannya. Siapa ke bila pun molek. Ada hak tu molek. Bila satu-satu ajaran, walaupun atas nama Islam pun, dia tak ada konsep ni, bahaya selalu. Bahaya. Kalau ajaran hak tu, Nabi ajar lagu tu, tak ada. Orang hak jahat pun tak ada lah kata putus asa, tak ada harap pada kita. Lembek, pakai lembek, rebah situ. Kita nak taubat tak boleh, tak ada harapan. Mungkin Tuhan tidak hapuskan dosa kita ni besar, berat sangat, tak boleh dah. Tidak lagu tu. Jangan gitu. Tuhan rahmat dia luas. Kalau kita kata banyak kita dosa, sebab tu selalu dalam hadis disebut seperti buih di laut. Seperti buih di laut pun Tuhan boleh hapus. Dia Maha Pengampun, Maha Pengasih. Dia tu. Jadi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan setara tu. Kena gitu. Jangan kata dia kata dengan aku gitu gini, jadi ni kasar. Dia ni tak ada kesiapan. Dah. Naknya kesedaran kita. Sebenarnya tu je. Kesedaran kita. Dia akan dipermudahkan. Jadi dia sebut taisir. Taisir dipermudahkan. Apa makna taisir ni? Mana seseorang itu buat sesuatu dengan kerelaannya, dengan suka hatinya, dengan ikhtiarnya, pilihannya, usahanya. Itu makna taisir. Bukan makna jabr. Jabr makna mujbar, majbur, orang yang terpaksa. Sehingga tubik satu aliran Jabriyah, dia kata kita ni tak ada apa. Kok Tuhan berlaku, gerak-gerik kita ni semua Tuhan berlaku, kita tak ada gap. Tu Islam juga. Tapi dia jadi terpesong siapa gitu sekali. Siapa gitu sekali atas Tuhan. Dia dalam Islam, ajaran Nabi SAW yang betul, tak ada konsep mujbar atau majbur tu, terpaksa tu. Sebab terpaksa ni nak tak nak, kita tak suka pun berlaku. Tak ada lagu tu. Hak kait dengan syurga, dengan neraka, dosa pahala ni, benda lagu tu tak ada dalam Islam. Atas dasar paksa. Jadi hak kata tu lah ditentukan, mana Tuhan tahu dalam ilmu dia. Bukan dia tentukan, maknanya dia ikat tangan kita, kita tak boleh nak buat baik. Ikat kaki kita, kita tak boleh pergi masjid. Tak ada lagu tu. Tak ada keadaan gitu. Memanglah tidak terikat kaki. Adakah kita berasa begitu? Kalau nak pergi tempat-tempat baik, kita sepak kau, jatuh ke boh kau, ada? Tak ada. Nak pergi tempat jahat, gitu juga. Mana Tuhan beri pilihan kepada kita. Pilihan tu termasuk dalam ilmu Tuhan. Dia nak buat kita ni lagu tu. Sebab tu kata walau sya'a
lahadakum ajma'in. Kalau dia nak, dia boleh buat kamu ni beriman belakang, dapat petunjuk belakang sebab malaikat boleh. Dia nak buat lagu tu. Tapi Tuhan tidak nak begitu. Dia nak lagu mana? Manusia ni ada pilihan, ada ikhtiar, ada usaha. Jadi hak dalam batas ikhtiar, dalam batas usaha, dalam batas pilihan kita, hak tu dia kaitkan dosa pahala dengan hak tu. Bukan hak kita tidak sedar, kita ngigah, kita ngigah, kita mimpi hak di luar daripada batas kemampuan kita. Kita mimpi kita pergi rogok orang, dosa. Tak dosa, tak dosa. Sebab di luar kemampuan kita. Kita naik pohon serta bok jatuh. Ada kau orang sengaja buat jatuh? Nah, tak ada. Naik pohonnya tinggi-tinggi biar jatuh, tak ada. Kecuali dengan ikhtiar dia saja dia jatuh tu. Ada ilmu dia, cara dia nak belajar apa-apa, cara nak melompat kau nak, itu ikhtiar. Hak di luar daripada ikhtiar kita. Kita jatuh pohon, ikutlah apa pohon atas pohon serta pun jatuh. Dosa kau boleh pahala jatuh? Tak ada. Tak ada kena dosa pahala tu. Masuk neraka dengan sebab jatuh, atau masuk syurga, tak ada. Tak ada kena. Sebab itu di luar daripada ikhtiar kita. Kita jadi gini, rupa gini, dosa? Tak dosa. Orang ni rupa lagu ni, orang ni rupa lagu ni, orang ni diwasa dia huda, orang ni diwasa dia comel. Huda comel pun dalam ikhtiar dia tidak. Bila tidak, hak tu, benda tu tak ada kena-mengena dengan dosa pahala. Tidak ada menentukan dia ni ahli syurga ke ahli neraka. Dengan sebab itu tak ada. Tak ada. Kita tak boleh buat malam, tak boleh buat siang. Mana tak boleh atur matahari itulah, tukar biar jadi lagu lain. Tak ada sah kita. Tak ada kena-mengena kita. Kurang kau iman kita agama? Tak ada. Sebab itu di luar daripada ikhtiar kita. Ikhtiarnya mana? Nak semaya. Sekarang ni nak semaya. Nak semaya boleh. Tak saya semaya. Ada beza aku rasa? Tak ada. Sumpah. Tu Tuhan pilih kejadian manusia di lagu tu. Atas hak tu lah dia kena dosa pahala tu. Nak boleh syurga neraka pun atas benda-benda lagu tu. Dia boleh pilih. Nak menipu orang, boleh. Tak saya menipu, boleh. Nak kecap pelawak, boleh. Nak kecap betul, boleh juga. Hak tu ada kena mengena dosa pahala, akibatnya jadi masuk syurga kau, tinggi martabat darjat kau, gapo berkait dengan hak tu. Ini hak kata Tuhan sudah tahu. Dia tahu. Tidak makna dia paksa. Supaya seorang cikgu dia tahu. Ni tahu ni malah ni tak cerdik. Benar-benar dia tahu dah. Tak luluh. Profesor ni tak luluh, dia tahu dah. Pas dia jadi gagal sungguh, tak lulus sungguh. Dengan sebab tu cikgu tahu tu kau dia jadi gagalnya. Dah. Cikgu tahu sungguh. Pengetahuan sungguh. Tak ada. Itu bukan ilat kepada dia gagal. Dia gagal sebab lain. Bukan tahu tu. Supaya kita tahu. Ni wah timu. Ni pisah. Kalau kita pisah tu, kita buat belah wah timu, belah lah, boleh lah. Tapi kalau buat iri tangan, kita tahu juga. Tiba-tiba orang tu tidak nyari buah timu, iri tangan dia. Apa kena mengena dengan kita tahu? Jadi kita paksa dia kau dengan sebab kita tahu. Tak. Pengetahuan kita tidak menjadi ilat kepada luka dia tu, iri tangan dia. Tak. Gitulah juga ni kenapa takdir ni ilmu Tuhan. Ilmu dia tahu. Malaikat pun tak tahu. Setengah-setengah tu hak dia tak boleh tahu. Dalam ilmu dia tu ada belaka, dia tahu belaka dah. Kalau tidak layak jadi Tuhan pula. Kalau tak tahu belaka, tahu sebelum kelahiran seseorang tu lagi. Sebelum kejadian langit dan bumi tahu bila langit dan bumi, lagu mana, selama mana, tahu. Lepas pada tu tak ada tu, ada dunia lain pula, orang panggil syurga neraka, lagu mana, bila, dia juga tahu. Siapa selama-lamanya dia tahu. Itu makna takdir. Tahu tadi tu gitulah. Fakullun muyassarun.
setiap orang muyassar, bukan majbur, bukan mujbar. Dalam hadis sebut muyassar. Taisir maknanya kita boleh melakukan sesuatu mengikut apa hak kita nak. Fakullun mukhtar. Kalau kita kata dalam bahasa Arab, setiap orang diberi pilihan. Diberi pilihan. Siapa dia yang memberi pilihan? Ada kemampuan lagu tu tidak semua malaikat. Tak boleh nak pilih benda hak tak molek tu. Tuhan lah. Hak tu yang kata tadi tu, Tuhan tidak nak kejadian manusia di semua malaikat. Kalau dia nak buat semua malaikat, boleh. Dia tidak nak buat semua syaitan, tahu nak buat benda tak molek saja. Tak tidak nak pilih hak molek. Dia tidak nak lagu tu. Moga maha kaya ke Tuhan, maha kaya, maha bijaksana. Kalau tidak, tak nampaklah kebijaksanaan dia, kekayaan dia tu kok mana. Dia nak buat kejadian manusia ni gini. Apa kita ada pilihan, ada ikhtiar. Sebab itulah dalam riwayat salat itu Nabi SAW baca wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi diri manusia, jiwa manusia, dan demi Tuhan, ini salah satulah tafsir, yang menyempurnakan kejadiannya, yang menyempurnakan kejadiannya, atau apa yang menyempurnakan kejadiannya. Jadi mana kita ada ruh, ada jiwa. Lepas pada tu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lepas pada tu Tuhan tunjuk, beri ilham kepada setiap orang manusia ni, hak molek, hak tak molek. Kita boleh pilih, kita tahu benda ni tak molek, benda ni molek. Kalau kanak-kanak kau orang gila kau, dia tak ada dosa pahala, tak ada kait syurga dengan kau dia. Bukan dengan pilihan. Dia buat tu gerak geri dia tu bukan dengan pilihan. Jadi hak ada kena-mengena ni, hak ada dengan pilihan. Tahu baik buruk, macam budak, dia tahu ke baik buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa tu ada maknanya kepada hak mukallaf, akil, baligh. Hak gila tak kira. Dia tak faham tu hak mana baik, mana buruk. Situ benda je. Jadi taisir, di sini dalam ayat dia sebut, dalam hadis dia sebut muyassar. Dalam ayat hak bawah fasanu yassiruhu, yassara yuyassiru taisiran. Taisir juga Tuhan mudah, bui dia boleh pilih kok ni, kok ni boleh pilih atas pilihan dia itulah. Dia dihukum, diberi balasan atas pilihan dia. Lepas tu, lepas dia pilih tu, perbuatan dia nak pilih benda ni, dia maya, dia siapa dia buat? Allah buat, bukan kita sendiri buat. Itu mengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pilih. Lepas kita pilih, kan kita buat. Kita buat tu siapa buat perbuatan kita? Allah. Kalau kita kata kita, dah berapa ramai orang yang dia nak buat, lepas tu tidak jadi, berlaku lagu lain. Kalau kita fikir, andaikan sebentar kita tu tengah molek-molek, gagah, ada kuasa, boleh buat gapa-gapa, kita nak sebentar-bentar Tuhan beri jadi lembek, tak boleh buat. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Jadi hak perbuatan kemampuan yang ada tu Tuhan juga beri. Tapi Tuhan beri setelah kita pilih. Kalau tidak, jadi banyak Tuhan lah. Tuhan hanya menjadikan langit dan bumi. Hak kita buat, bukan Tuhan buat, tak ada kena-mengena, kita sendiri. Tuhan tak boleh sapu. Ada dalam lagu tu banyak benar siri. Tuhan juga buat. Jangan kata kita buat. Tenaga gapo Tuhan buat. Cuma dia ada sebab-sebab nak dapat tenaga, kena makan, kena begitu gini, itu cerita lain. Itu cerita lain. Jadi kena biar jelas lah gapo dia taisir, gapo dia majbur. Orang panggil hak mujbar itu. Mujbar atau majbur, keadaan terpaksa, itu tidak ada dalam Islam. Kalau ada dalam agama lain, ikutlah. Dalam Islam, ajaran kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada juga Islam mengaku Islam tu hak Jabriyah, tapi tak betul lah hak tu. Tak betul dah. Kalau hak betul ni kan lagu ni lah, dia ada taisir. Ijbar tidak ada, paksaan tidak ada. Sebab memang
Tapi kadang-kadang kita tak nak buat benda tak baik tu, kita jadi kenal ni, takut. Itu kerana kesan pengetahuan yang ada pada kita sebelum pada tu. Kita tahu benda ni dosa, kita tahu, jadi takut. Kesan dia tu ada. Kalau nak kira sebenarnya kita boleh pilih, masih dalam pilihan lagi. Cuma pilihan kita tu jadi menyebabkan kita jadi berdebar kepada orang yang biasa. Tak ada berdebar pun, berdek orang, kau nak bunuh orang, main-main je. Tak ada nak kenaling, tak ada nak ketapa pada hak biasa. Hak masih ada lagi pengaruh ataupun kesan kebaikan tu, dia takut lah tu, dia jadi kenaling, jadi apa tu. Bukan paksa, tak ada paksa. Kesan pengajaran, pendidikan, ilmu yang ada sebelum itu mendorong dia jadi ketak, jadi kenali, jadi gapo. Kalau nak kira, pada dasarnya boleh pilih. Kok tu kok ni boleh pilih. Lepas tu Nabi SAW baca sebagai dalil. Itulah sebab ulama-ulama kemudian ni kalau dia royak gapo-gapo kecek hadis Quran, ni Nabi sendiri pun dia buat dalil dengan hak lebih tinggi lagi daripada hak dia. Gapo dia? Quran. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dia mari ayat Quran. Adapun orang yang memberi, tengok. Dia pilih memberi. Dia bertakwa, dia pilih mana hak tu. Dan memberi, membenarkan, dia pilih hak tu. Kami akan mudah Tuhan tu kemudian. Dia pilih dulu, dia buat dulu benda tu. Tidak kata tak buat kau satu Tuhan. Tak, tidak lagu tu sunnah dia. Tidak gitu. Sunnatullah tidak gitu. Dia kena ada usaha, ada sebab musabab dia. Ada sebab musabab. Kita kata orang di mana di Amerika kau ada kena ada mana-mana tu dah. Tak tahu tak aja dengar Islam. Nyadalah tu pelajar kita pergi ngaji denu. Ngaji dulu jumpa lah dengan orang Islam. Dia pun tertarik kepada Islam, masuk Islam. Ada sebab. Pala ke mana tau? Tak faham. Bila siapa dia? Kok nak berlaku? Tapi kenyataan dia ada sebab ke mana-mana. Dia ada usaha. Sama ada secara langsung atau tidak langsung, asalnya nak pergi ngaji, nyetemu jodoh sana, nikah dengan orang sana, dapatlah Islam dia. Yalah juga. Kok mana-mana pun dia ada sebab. Ada sebab. Cumanya rekah ceritanya, kalau tak sekecek banyak, apa lagu tu Tuhan pilih dia, kita kata jadi ahli syurga. Rekah cerita tu kesimpulan. Kesimpulan hak sebelum pada tu gini-gini tu panjang dah, lama dah. Banyak perkara. Tuhan takdir, Tuhan nak dia ahli neraka. Tuhan kesimpulan. Seterusnya dia ada beberapa riwayat lagi. Ada beberapa riwayat lagi di sini. Lebih kurang itulah. Cuma dalam riwayat selepas ni dia kata fakullun i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Sebelum pada ni dia kata muyassarun saja, dipermudahkan. Dipermudahkan untuk apa? Dua, sama ada ke syurga atau ke neraka. Sama ada Allah baik, Allah kau tidak baik. Tuhan beri mudah, dia boleh pilih. Itu maksudnya Tuhan mudah. Cuma dalam hal ni dia ada tambah sikit. Dengan sebab ada tambahan ini, ulama-ulama apa nama ni, bincang hadis ni berbeza sikit daripada hak dulu. Benar juga kalau kita kata kullun muyassarun lima khuliqa lahu ni dengan arti hak kehidupan dunia ni, bukan kait dengan akhirat, bukan kait dengan syurga, dengan neraka dah. Dunia lagu mana? Kalau Tuhan apa ni dia kata, setiap orang itu dipermudahkan untuk tujuan dia diciptakan. Kalau Tuhan ciptakan dia tu jadi orang alim lah, kita kata tujuan dia, kejadian dia tu Tuhan nak dia jadi orang, dia akan adalah mudah ke mana-mana, mudah saja dia. Kalau tak ada pitih pun ada orang bantu dia, ada orang bantu. Kalau semua tak setuju, dia boleh baca, Tuhan akan mudah.
lorong dia pergi lagi, sehinggalah dia jadi alim. Dan kepada dia mudah. Bukan senang juga nak jadi gapo-gapo ni. Kalau kita kata penulis lah, senang jadi penulis. Hak tidak penulis tu kat cuba bui ke dia dah. Orang cakap gopar kertas tu dah, tulis-tulis tak jadi, gopar tahu dah. Tulis-tulis pula gopar tahu dah, tak jadi. Bukan senang. Tapi kepada hak ahli dia itu mudah. Duduk tu kat perok-perok selalu. Tuhan mudah. Sebab Tuhan jadikan dia untuk tu. Tukar mudah kepada dia. Kepada hak tidak erti tu kak, kalau hak bukan ahli dia tu, kita duduk semua tak habis semua lah, kena panas sikit dah. Tapi Tuhan buat dah. Kalau hak dia nak jadi tukar, kalau dia nak jadi boruh, tubuh dia tu pun lain sasa. Tuhan buat dah. Tu Tuhan mudah untuk tujuan dia diciptakan tu. Akan ada lah sebab ke mana-mana. Dengan sebab darah ayah dia, kutuk nenek dia, kau ada tukar kau, ikutlah, adalah sebab dia. Ataupun dia duduk di kalangan tukar-tukar kau. Jadi mudah benda tu, tidak jadi berasa berat. Duduk sehari tengah panas, tak apa dia. Aku batal lagi, aku gotu-goni lagi, buat tak apa. Sesuai dengan tubuh dia tu Tuhan buat. Sebab apa? Sebab dia Tuhan buat untuk itu. Gapo dia semua ni. Ya orang ni jadi gini, orang ni jadi gini, kepada dia mudah ni, kepada ni. Kalau kita kan nak pergi nyelai dalam laut, duduk dalam laut, pakai dasar laut, senang. Sampai pekok jadi akhirnya dah. Macam-macam lah, tulilah jadi. Tapi kepada ahli dia senang. Kita ni hak payah, jatuh sikit kena leh, takut dah. Kepada ahli biasa. Gapo-gapo pun memang Tuhan mudah. Sebab apa? Ada maksud dia. Di sebalik itu semua ada hikmah Tuhan. Ada benda yang dia nak. Kadang-kadang nampak selalu, kadang-kadang tak nampak selalu. Molek kau tak molek, ada benda di sebalik itu. Hak ni boleh kita saksikan dalam dunia ni. Mana kita boleh saksi. Kalau Tuhan nak jadi dia tegak, dia akan ada lah sebab-sebab. Dia sedia, macam soalannya dia sedia. Hak zahirnya kita nampak orang tu batu, orang ni ada suasana ni ada. Hak di sebalik tu Tuhan belaka. Dia mengatur. Jadi dia mudah dapat benda. Orang lain payah. Kalau hak Tuhan inilah orang panggil takdir lah tu. Dah ngaji gitu dah nak suruh alim. Memang maksud dah yang si ayah ni tak jadi juga. Sebab apa? Anak tu nakal. Ni adalah sebab apa dia nakal. Dia sayang kamu tak nakal. Tak. Ikutlah ke mana-mana pun. Ataupun nak tak ada PT pula, tak ada belanja pula, sakut tengah jalan. Berapa ramai yang berlaku begini. Bukan sakat semua lah, bukan. Itu satu contoh saja. Benda-benda lain pula betul lah. Benda-benda lain. Di sebalik tu gam dia orang panggil lagu ni. Kadang-kadang tak faham lagi. Tak gede lah tu. Apa berlaku dengan kehendak Allah? Itulah tak gede. Di luar kemampuan kita. Kalau kita nak fikir habis belakang tak ada. Tak ada. Cuma kita kata hak mudah kita orang beriman, orang Islam ni kan, kata itulah takdir Tuhan. Takdir Tuhan. Di sebalik gini kita tengok tu dalam bahasa yang mudah, kalau kita nak sebut takdir Tuhan. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu, dipermudahkan untuk apa yang dia diciptakan. Kalau itu hak zahir. Kalau kita kata contoh lain, kadang-kadang manusia ni nampak contoh tu mudah nampak. Kalau orang tino, orang perempuan lah, memang Tuhan ciptakan dia tu tak. Salah satu yang pentingnya jadi ibu. Nak jadi ibu tu apa dia persediaan je kena ada. Banyak benar. Banyak benar Tuhan buat. Tuhan buat tu kesediaan dia tu, ataupun orang panggil salahiyah dia tu. Tuhan buat. Dia sabar, dia boleh tak tidur tengah malam, dia penyayang, pengasih, pelik kepada anak-anak dia tu. Dia boleh cara ke anak, daka anak dia boleh. Lepas tu women kita kata susu, budak-budak tu boleh dia cara. Cuma kalau orang jatuh,
Orang jantan nak ambil tempat orang tino tu sepenuhnya. Oi, tak ada lama. Dia jadi tukar masuk boleh, tukar masuk ke tukar jahit kau kita. Itu bukan kerja perempuan sebenarnya, khusus tidak. Kerja perempuan sebenarnya ibu. Tu. Nak ambil alih hak tu. Adapun jahit masuk bukan kerja perempuan secara khusus hak sebenarnya. Lelaki boleh buat. Dan memang kenyataannya lelaki lebih lagi. Hak sebagai ibu, hak tu. Hak tu. Hak tu payah. 2-3 kali cakap kanak payah bahasa pekong tu, botol susu tu. Itu perangai orang jatuh dia tak boleh. Payah. Nak suruh terikat duduk rumah, pesai. Jadi sebab tu hukum dia berbeza. Tuhan buat. Orang jatuh boleh pakai baju antara pusat dengan lutut tak apa. Dah mungkin dia banyak kerja nak pergi luar kan. Tak pakai piyah, tak pakai gapo, tak apa. Boleh pergi. Mungkin banyak kerja. Jadi susah. Tapi orang perempuan tidak gitu. Lepas tu sifat dia pula jenis menarik, jenis dia lemah, orang boleh ceroboh dia gitu gini. Dia perlu waqarna fi buyutikunna. Duduk rumah. Hak tu tempat hak sebenar, paling baik, selamat, sesuai untuk kejadian dia. Memang hak tu. Boleh nak pergi luar. Sebab orang jatuh boleh juga nak duduk rumah. Tapi nak suruh duduk rumah sama tu. Kecuali dengan pilihan dia. Benda-benda lagu ni payah. Apa lagi kalau kita kata dah susu. Pada susu lagu mana? Dia ada tetek kok. Kalau nak mengandung lagu mana? Dia ada rahim kok. Puluh. Jadi bila Tuhan nak kejadian orang perempuan ini, maksud dia akan mudah. Adalah dia lengkapkanlah kejadian tu untuk tujuan tadi. Begitu juga lelaki. Dan contoh-contoh yang lain, semua kita tengok dalam dunia ni, gitulah hakikat. Pusing-pusing pergi mari, apa gitu? Tak gede tu. Orang Tina tak boleh kata apa dia jadi orang Tina. Orang jatuh tak boleh kata apa dia jadi orang jatuh. Hak tu di luar ikhtiar dia. Dia tidak dapat pahala banyak ke, pahala sikit ke, dosa ke, masuk syurga ke, neraka ke, tu. Dia tak boleh pilih. Tidak. Di luar daripada bidang tadi. Jadi orang lelaki dia kena puas hatilah dengan cara dia. Sebab tu Tuhan marah. Dalam hadis ke apa sebut, orang lelaki tak boleh dilaknat oleh Allah yang menyerupai perempuan. Orang perempuan yang menyerupai lelaki. Apa? Sebab molek dah Tuhan buat. Kalau kita terbaik buat, Allah lah, susah. Nak agak dia? Nak agak apa? Nak agak apa? Nak jadi tino? Tino tak habis-habis, amat dah. Ini nak agak apa? Jadi itulah hak Tuhan buat tu memang sesuai dah. Itu nak ceritanya. Jadi semuanya di sebalik tu takdir Tuhan pilih dia. Kalau kita marah pun, kalau kita tak sip, jadi dah. Nak agak apa? Nak balas dengan Tuhan. Ada juga kafir tak percaya kepada agama tu lagu tu lah. Jadi konsep dia hubungan manusia dengan Tuhan ni hubungan musuh, bukan hubungan penyayang, pengasih, pelindung dia, penjaga dia, bukan. Itu dia jadi tak tenang tu. Dia jadi gelisah. Tapi kalau dia pilih, Tuhan pilih dia lagu, terimalah. Dia ada keistimewaan dia. Orang Tino cara dia, orang lelaki ada cara dia, masing-masing ada keistimewaan dia. Sesalah dia Tuhan pilih lagu tu, dia lebih tahulah. Dia lebih tahu. Kita duduk soal apa yang kita jadi orang Tino ataupun orang jatuh. Apa tidak soal, apa Tuhan tidak buat kita jadi kuda, no. Jadi kambing kok, no. Apa kita tak boleh buat apa? Hatu pun ada nyawa juga. Ada anak pinak juga, makan minum juga, ada nafsu juga. Siapa? Tuhan boleh buat juga. Tak ada kuasa. Hak jadi manusia dah. Kalau Tuhan nak tukar, boleh. Hujurlah dia jadi kita manusia. Tapi kadang-kadang kalau tidak mengaji agama ni benar, asal lagu tu pun tak faham. Jadi nak marah lah, jadi tak puas hati lah. Atas sekara je pasal tak boleh tubik rumah bebas. 10 orang lelaki. Tu je ceteknya. Tu je. Jadi nak marah tak sih tu. Tak puas hati tu. Okay? Hak tak cerdik lah kalau mikir gitu. Kalau cerdik dah tidak lagu tu.
Seterusnya Ani Suraqah, dia kata, wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami ni agama kami, agama kita. Macam kita baru dijadikan ni lah, baru jadi lah. Jadi kita nak tahunya apa dia amalan yang kita buat hari ni adakah mengikut apa yang pen sudah kering menuliskannya, adakah mengikut tu? Kalau orang zaman ni tak nampak benda lagu tu kau tak ada dah pen apa pasal dakwah celup ataupun pen biasalah, bukan bolpen. Pen biasa tu pun dia itu juga dakwah dia tu kan cair. Dia tak kering lagi tu boleh sapu lagi, boleh jadi berak, boleh jadi macam-macam tu. Jadi bila dia kering, mana kemah dah tu, tetap dah. Itu perbandingan tamthil. Bukan nak ayat hak tulis di lauh mahfuz gapo tu dia pakai jawab celup gapo dah. Tidak ayat tu, tapi benda yang nyata, jadi nyata. Daripada tak ada, tak tahu gapo, jadi nyata. Gini. Jadi nyata. Dah jelas. Kering dah, orang kata pen. Tak boleh nak buat apa dah. Kalau masa cair-cair tu boleh lagi. Kita kata nak sapu, kau nak gapo? Ni dah, sudah kering. Dan takdir telah berlaku, ketentuan Tuhan telah berlaku. Ataupun mengikut apa yang kita akan buat. Dia tanya, hak kita akan buat, kita sendirilah, tak ada kena-mengena dengan tu, kita sendiri. Ni akidah ni. Nabi SAW kata tidak, bahkan mengikut hak sudah kering dah pen. Hak pen tulis tu sudah kering dah. Mana ketetapan tu sudah tetap dah lah, tak boleh nak hoget dah kita kata. Mengikut takdir hak tu. Jadi dia tanya, kalau lagu tu nak apa kita nak amal, nak apa? Hak tadi juga jawab, i'malu fakullun muyassar. Semua orang ni dipermudahkan. Dipermudahkan. Tadi dipermudahkan untuk dia diciptakan. Semua orang ni dipermudahkan. Ikutlah. Tak usah duduk muskil lah. Apa kita jadi tukang? Apa kita jadi goni? Apa kita jadi goni? Kan selesa dah tu. Ada je masalah apanya. Kena molek dah kan. Sesuai dah dengan tubuh kita, dengan kemahiran kita tu. Tuhan dia buat dah. Dia tumpul sikit. Kalau buat ngaji-ngaji buka kitab ni tak boleh lalu. Ada juga orang lagu tu kan. Kalau buka kitab, buka buku tak boleh. Tapi nak berurusan tak ada satu molek-molek. Orang tak boleh kesal, tak boleh tahu apa yang dia kurang kita kalau berhadapan dengan buku. Tuhan buat dia lagu tu, Tuhan dedah tu. Tuhan mudah dia tu. Dia akan tumpuk, dia tajam, dia pandang bagi. Tangan dia boleh pergi. Ingat tak boleh pegang. Buka buk saja, ngatuk saja. Pasal tak ada bakat tu, tak boleh pergi tu. Bukan diciptakan untuk itu lah tu. Dia ada lah ke mana-mana. Jadi di sebalik tu kalau kita tengok, buatlah. Ilmu jadi tukar, kamu jadi pegawai, kamu jadi cikgu, kamu jadi gapo ke peniaga ke. Tak apa berlaku. Tu Tuhan buat dah. Kesediaan untuk dia tu, kelayakan tu Tuhan buat dah. Jadi akan jalan molek. Tapi di sebalik tu semua tu, ke mana-mana kamu gapo pun, dua aja. Hak nak tuju, tempat tuju sebenarnya, akibatnya, hujung jatuhnya dua aja. Syurga atau neraka. Tu kena ingat tu. Ikutlah gapo-gapo pun. Tak cara siapa pun, dia tak lepas daripada dua tu. Hak tu kena beri. Kalau dalam dunia ni kita tidak jadi tu, tak apa. Kalau dalam dunia ni kita tidak jadi alim, tak apa. Bukan semua Tuhan buat untuk jadi alim. Kalau tidak, dia ada kelayakan belakang. Tuhan tidak buat semua orang ni jadi kaya. Tak. Tapi gapo sesak kau kaya kau semua ni, kena ingat dua kali. Ni tak boleh lari. Tu yang dia sebut. Janganlah kita jadi gapo-gapo tak cara. Jadi mudah hujung jatuh tu Allah ke neraka. Tak silap. Biar mudah Allah ke syurga. Hak Tuhan. Pilih tu Allah ke syurga. Hak Tuhan. Gapo-gapo tak kira. Dia siapa pun dia boleh jadi ahli syurga. Dia siapa pun dia boleh jadi ahli neraka. Boleh. Ada tak apa. Tak usah urusin masalah kerja, masalah profession dia tu. Tak cara tu tak penting. Hak tu Tuhan sudah siap dah. Hak kena jaganya, hak kita tak fahamnya. Manusia dalam dunia ni hak
Bahasa benar perlu kepada agamanya apabila kait dengan hak selepas mati. Bapa tu nak pergi ke mana? Beza-beza. Hak tidak beza. Hak tu beza, kerja ke apa tu, kemahiran, kepandaian tu beza. Hak tidak beza hak ni. Semua orang tak kira. Tidak kata kalau alim alah ke syurga saja. Tak. Jadi tak sanggup letak situ lebihlah dia dengan sebab kaya dia. Tak. Kaya tak ada jamin masuk syurga. Lebih dia kerana dia comel. Tak. Tak ada jaminan masuk syurga. Tak kena kaya. Hak tu menyebabkan dia masuk neraka pula dah. Padahal agak apa? Jadi hak tu kena beringat. Comel jadi macam-macam. Hak dalam dunia ada berlaku. Gapa dia orang comel? Jadi kan? Hak banyaknya neraka. Oh, tak ada mana kalau lagu tu. Dengan sebab itulah kalau kita duduk, kita huduh, kita sesok, kita gapo, kalau ada kepercayaan agama ni, tenang. Sebab itu bukan penentu sebenarnya. Bukan segala-galanya. Itu alat saja. Bukan matlamat. Alat saja. Jadi tak ada lah jadi berasa besar, hati besar, kebesaran, sombong kau gapo, tak ada. Pasal apa? Segala-galanya tidak ditentukan dengan kedudukan tadi, dengan pangkat, dengan hak dunia, tak ada. Yang ditentukan kepada dia hak akhirat tu. Kalau akhirat dia tu baik, baiklah orang tu. Ikutlah dia siapa pun. Ikutlah dia siapa. Ikutlah dia gapo. Tak apalah. Dalam riwayat asal lagi, Imran bin Husain pula dia kata, orang tanya, wahai Rasulullah, adakah telah diketahui, tadi telah ditentukan, ditulis, adakah telah diketahui ahli syurga dari ahli neraka? Tahu tak? Nabi SAW kata, ya, tahu. Siapa tahu? Allah lah tahu. Dalam ilmu dia Allah tahu. Telah diketahui itu Allah tahu. Setengah-setengah tu, sebahagian besar daripadanya telah tercatat di Lauh Mahfuz. Dan Allah benarkan malaikat tengok, malaikat tahu. Tahulah Tuhan nak bagi tahu tu. Itu makna tahu tu. Tapi hak tahu sebenarnya Allah. Ada kalanya malaikat tahu pun tidak tepat lagi. Hikmat Tuhan tu, dia beri sekerak-sekerak. Dia beri sekerak-sekerak. Dia kata, kau gini dah. Tahu-tahu Tuhan kata tidak gitu. Nak wayaknya malaikat ni bukan Tuhan. Kau mana-mana pun suruhan Tuhan. Suruhan Tuhan. Sebab Nabi lah, lebih setara mana pun dia ada salah silap, ada go-to-go ni, nak wayaknya dia sakit, kau dia gapo, nak wayaknya dia bukan Tuhan. Hak sepenuhnya tak ada cacat, tak ada kurang, tak ada gapo, Tuhan. Tahu dah kata dia. Kalau lagu tu, apa faedahnya? Untuk apa orang-orang hak mana-mana orang dua amal? Nabi kata, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Reka cinta. Reka cinta. Cuma kita boleh tengok, kalau orang tu orang jujur, orang baik, orang beragama, kita kata dia ni kira-kiranya diciptakan untuk syurga. Pastikah? Tak boleh. Tak ada siapa dia boleh kata. Kalau Nabi sudah kata orang tu ahli syurga, kita tak boleh kata apa dah lah. Orang lain tak boleh kata sahaya. Setara mana? Ngajilah pak mati tu. Alim melau ilmu, tak boleh. Waktu tak boleh. Cuma sekadar itu tanda orang baik. Kiranya bila Tuhan mudah ke dia, Allah kemudian boleh dekat dia ni, pasal dia yassiruhu lil yusra lah. Itulah kita kata. Sekadar tu. Sebab tu Nabi larang. Nabi tak suka kalau sahabat dia kata bertuahlah dia gini-gini tahu mana? Nabi kata padahal sahabat dia tak, bila tak kena, tak sih lagu tu, tak sih. Jadi setara sahabat tu pun tak boleh nak kata kita ni siapa. Kita ni siapa, tak boleh. Sekadar tu ya, tanda sahaja. Kalau Allah tak boleh air rusi nama kan, tak tahulah. Jadi duk alah gitu berat, alah gitu, alah aku tak molek, kan tak kira tu tanda-tanda ahli neraka. Jadi kena ikhtiarlah kita. Kalau ayah ikhtiar cara ayah, mak ikhtiar cara mak, cikgu ikhtiar cara cikgu, pemimpin ikhtiar cara pemimpin, nak suruh baiki tu jangan jadilah gitu. Sebab tu hak katanya membuat apa pula. Hak ada kuasa tu.
pula tu. Kadang-kadang ujian berlaku ni jadi benuk, jadi degil, jadinya minat cenderung alah kau benda tak molek tu. Buat apa? Dia boleh bodoh. Macam mana nak tengok? Kenapa dia orang lain? Kenapa dia orang lain? Dia tidak atas dia saja. Kalau dia masuk neraka, bapa pun masuk neraka. Tak ada orang royak kita. Tak ada orang ajar kita supaya orang lain. Ada mokpok, ada tok guru, ada mengaji, ada kawan saya, tak ada peluang tu. Lagu mana? Sebab itulah dia kait berlaku. Dia kait berlaku. Sebab itulah kalau kita tengok Nabi SAW, sahabat-sahabat pun kita tak berhenti buat kerja. Hak tahu sebenarnya dia, hakikat dia lah ke neraka memang dia nak. Tak siapa dia tahu. Nabi dia boleh. Dia suruh royak. Lepas tu suruh Tuhan. Cuma kita dapat tengok tanda-tanda dia. Itu dia. Berdasarkan tanda-tanda tu dalam hadis royak orang lagu ni ahli syurga gitu gini, yalah. Timur dah tu secara umum. Tapi nak tentu orang ni mesti dia. Tak boleh lah begitu. Tak ada. Kalau orang kata begitu, cara tu. Itulah rekah ceritanya malam ni. Kita boleh sipu hal tu sekarang. Kalau orang boleh kata orang ni tentu ahli syurga, dia mengaku. Orang ni tentu dia ahli neraka, tak boleh pergi. Dia dakwa dia wali ke, saya kau dia jalan ni mari ludah 7 kali dalam mulut dia ke, tak ikutlah. Tak ada. Karut. Cara tu bawa ajaran tak betul, ajaran sesat. Hak betul lagu ni. Apa Nabi royak? Mudahlah. Mudah. Nampaknya kita sekat itulah dulu untuk malam ni. Dan kita akan sama pula nampak tak habis ni. Tapi lebih kurang nampak tu sikit lagi ya. Cumanya ibarat dia tu kepada orang-orang tidak itu bahasa Arab ni mungkin tak berapa masalah. Tak apalah dia tu. Hak ni kepada hak reti tu mungkin payah sikit nak terjemah tu. Cuba tengok dalam riwayat Imran bin Husain. Apa katamu tentang amalan orang duduk buat lah ni, orang duduk usaha ni? Adakah sesuatu yang telah ditentukan kepada mereka berdasarkan takdir yang telah berlalu, ketentuan yang telah berlalu, au fi ma yustaqbaluna bihi mimma atahum bihi nabiyuhum wa thabatatil hujjah alaihim. Situ tu agak payah sikit. Atau mengikut apa yang mereka akan buat. Mereka akan buat, yang ni manusia yang akan buat sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi mereka, dan sesuai dengan hujah yang telah terbukti kepada mereka. Itu tegak. Jadi hak manusia buat ni, benda ni dosa, benda ni tak dosa, kita nak tahu mana? Kita nak tahu mana? Tahu berdasarkan Nabi. Marilah ajaran Nabi. Nabi masing-masing. Nabi masing-masing. Zaman dulu nikah sepupu tak apa, tidak dosa. Apa ni? Nikah apa ni, adik-beradik ke apa ni? Kita tak boleh. Jadi sesuai dengan ajaran Nabi masing-masing. Kalau Nabi tu lagu ni tak apa, mengikut setengah-setengah ulama zaman Nabi Sulaiman, patung ni, berhala ni, patung ni tak apa. Tak apa. Kita tak boleh. Jadi sesuai. Jadi tak boleh ke, boleh ke, dosa. Bila boleh tak boleh tu dia kait dengan dosa pahala lah. Seterusnya dia berkait dengan boleh bawa kepada syurga dan kepada neraka. Jadi sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi mereka, manusia masing-masing lah. Nabi Musa, umat dia tu sesuai dengan ajaran Nabi Musa. Nabi Nuh, umat dia tu kena sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Begitu juga Nabi kita ni kena sesuai amalan kita, hak kita akan buat tu dengan ajaran hak Nabi kita raya. Dan hak ni sudah sesuai dengan hujah yang telah terbukti kepada mereka. Jadi hak ni esok kita tak boleh kata depan Tuhan hamba tak tahu. Tak boleh kata.
Ya Tuhan akan kira salah kau, tidak salah kau, nak jadi ahli neraka, ahli syurga, biar cukup hujah. Jelas dah Nabi-Nabi royak tu dah sapa molek. Kalau hak tak sapa seru tu tidak lagu tu hukumnya. Hak tidak sapa seru tu dia tidak lagu tu. Jadi kalau dia buat tu, hak dia buat tu tidak sesuai dengan Nabi pun, dia tidak salah sepenuhnya. Sebab tu alil fatrah tu dia bebas, dia tidak dihukum. Ulama-ulama kata berdasarkan ayat Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula tu, mereka lepas sebab dia tak sapa seru. Kalau kita kata dia berkait dengan Nabi dulu, hak Nabi dulu tu berubah banyak, tak ada hak betul dah. Jadi tak boleh nak pegangan, tidak jadi hujah kepada mereka. Jadi mana hak kita buat pun sesuai dengan hukum hak Nabi ajar. Sesuai dengan hak tu, tak boleh buat ikut serah sendiri, tak boleh. Jadi berdasarkan hak Nabi ajar, benda ni menyebabkan masuk neraka, benda ni masuk syurga, benda ni berdosa, benda ni datang pahala. Itu maksudnya di sini. Ibarat dia tu agak susah sikit kepada hak ngaji lah. Hak tak ngaji dia tak berasa. Ibarat dia tu agak susah, tapi maksudnya gitulah. Jadi dia tanya, hak kita buat sendiri, hak kita buat sendiri, tapi terikat juga dengan ajaran Nabi tu. Nabi SAW kata tidak, bahkan berdasarkan yang mengikut hak sudah ditentukan kepada mereka, dan sudah lalu, dah sudah berlalu dah takdir. Jadi dia pun kata dia pun kata, guru dia ni, dia kata kalau lagu tu tidak jadi kezalim ke pula, kata dia. Aku terkejut, kata dia. Aku terkejut. Kata perawi di bawah ni, bila aku dengar dia kata gitu, terkejut sangat. Ni siapa dia? Abul Aswad Ad-Du'ali atau Ad-Du'ali. Dia kata Imran bin Husain kata kepada saya gini. Lepas tu dia pun kata, Imran bin Husain itulah sahabat tu, kata tidak jadi kau zalim kalau tu. Kalau sudah tentu belaka, dia sudah tentu dah dia ahli neraka, tak sedek kira ke mana tak jadi dah ahli syurga, tidak jadi kau zalim pula. Kalau Allah ke masuk syurga tu tak ada orang besar hak tu, Allah ke masuk neraka tu tidak jadi kau zalim. Aku terkejut besarlah. Bila dia kata begitu, adakah dia ni seorang sahabat nak kata begitu? Perbuatan Allah Subhanahu Taala, ketentuan Allah tu zalim. Aku pun kata, kan segala benda ni kejadian Allah, milik dia. Jadi bila milik, kita tidak boleh soal lah dia tu, dia tu bukan milik dia. Orang lain kena soal. Misalnya kita ada pohon moktel. Ini orang panggil jawapan ni dalam ilmu jadal, orang panggil dia panggil jawapan ala sabilit tanazzul. Sabilit tanazzul. Kalau kita andaikan perbuatan ni nampak zalim lah, kita terima. Walau terima. Begitu bukan sungguh. Walau terima. Kita pakailah seperti demo kata tu, demo kata zalim. Zalim ni benda lagu mana? Zalim ni ambil hak orang, buat sewenang-wenang ikut suka hati kita, hak orang. Tapi kalau Tuhan dia sendiri buat, apakah boleh kita nak kata zalim? Jadi berkenaan dengan Tuhan ni, makhluk ni hak dia berlaku, manusia apa pun hak dia berlaku. Jadi sepuluh satu orang tu dia ada pohon moktel, duk buah molek merah moktel, dia pergi tebal, lepas dia buat kayu api je. Gapo dia? Batal dia, gapo kayu dia. Bolehkah siapa dia boleh kata zalim dia? Bapa tebal pohon moktel tu, buat kayu api kan, buah banyak, buah molek merah, boleh? Memang pohon tu pohon dia, bukan pohon orang hak jeng ngata tu. Dia baru boleh kata kalau hak dia, kawan dia kita tebal, baru zalim. Jadi kalau hak sendiri, apa zalim? Hak sendiri tak ada zalim. Itu satu contoh. Kalau contoh lain, kita dalam dunia ni, manusia ni ramai tidak Islam pun lagu tu juga, makan juga binatang ke apa kan, lembu ke apa, makan berlaku. Lepas tu sembelih waktu dia mati, waktu dia tidak zalim. Hak kita pun nyanyi lah sembelih dia. Kalau pohon moktel tu boleh kira juga, kita kata
Muka dia tak terberak, tak terkecing. Kita kata dah tebal tu. Nah. Tapi kalau lembu, kambing terkecing kalah, terbeliak mata tu. Nah. Nak sembelih. Tak zalim. Lepas tu dia mau tak makan lah kalau lagu tu. Nah. Tak boleh makan lah, kau tak usah makan. Kau takut zalim. Tu telah ayah kita pun dah telah ayah kita tu. Kalau lok ke dia boleh jadi anak tu. Ibu dia suka kat lah. Nah. Kena kira. Anak dia naik atas belakang dia lah, duk main bunga dengan dia, suka juga kita kata. Jadi zalim kita. Kalau lagu tu akan jadi lagu mana? Dari segi logik. Dari segi logik zalim, kata zalim. Tapi sebab tu kata soal apa di jawapan ini ala sabil tanazzul sahaja. Kalau kita wak lolok kata zalim kau kan? Zalim kalau lagu tu dia. Tapi orang boleh kata pula zalim ni kalau waktu tak apa, bukan dia tak ada akal, dia tak ada beranak, tak ada keluarga, ayah kau, kambing kau, gapo kau, promote kau gapo tu, dia tak ada perasaan, tak ada gapo, sekadar tu je manusia. Apa faedahnya tu? Boleh gap dia awak nyaya kau kan? Dia mari lagu tu kadang-kadang manusia ni. Dia mari lagu mana? Dia mari lagu mana? Jadi kita hak tak ada masalah ke apa-apa ni kan, kita kata lagi tu. Tapi cuba kalau orang tu wak nyaya kita, tak payah wak nyaya kepada seluruh dunia. Kita yang wak nyaya, anak beranak kita ke, ayah kita ke, dia sembelih depan kita. Gapo dia kita nak kata? Patut ke tidak dimasuk neraka? Kita tak boleh nak balas dalam dunia. Kalau balas kita masuk jail. Kita nak kan? Dia sembelih, orang tu sembelih, orang tu dia buang gitu. Kita tengok depan mata kita kejahatan dia. Lepas tu kita kata dia masuk juga. Boleh? Boleh gitu. Kita kata masuk neraka lah patutnya. Tak puas hati lah kita kalau dia masuk syurga. Jadi hak Tuhan buat pilih masuk neraka, hakikatnya dia gitu. Hakikat gitu. Hakikat dia tu memang tak pakai padan dah kalau dia jadi kayu api neraka. Sebab kejadian Tuhan ni bukan apa kita kata nyo sebutir, ambil nyo sebutir tu lah. Orang ambil satan dia je. Apa dia tahu? Kalau dia sabuk dia tu buat kayu, zaman dulu orang buat kayu api. Dan kau tunggu ni dia ada sesuai untuk masing-masing. Yang sesuai, yang layak dengan dia. Walaupun dia tu duduk sekali dengan isi tu, tapi dia tidak layak untuk dimakan. Makan nak sabuk tu. Nah, tuan-tuan nak bahas lah makan hak tu dah. Terus kata apa? Layak kau dimakan. Masalahnya sekarang ni, layak kau untuk syurga. Okey lagu tu. Tuhan Maha tahu. Dia buat gitu. Memang dia tidak layak. Walaupun rupa dia manusia. Sebab kita tengok kita manusia kalau lagu tu. Makan orang lagu tu. Bunuh orang tak ada kesian belah manusia. Dia bukan manusia sebenar. Tuhan tahu dia tidak layak untuk syurga. Kita akan kata gitu. Apa lagi kalau sekian ramai orang dia buat lagu ni, tak ada balasan apa-apa dalam dunia. Kalau balasan diberi pun 10 tahun pun kita kata tak ada. Tidak berasa teraniaya pula ni. Hak ni hak kena buat nyaya. Kalau dia pergi depan Tuhan, dia akan kata enggak. Itu benarnya. Jadi Tuhan Maha tahu. Kita pun serah. Kalau dia tidak dibalas orang setara tu, dia benar-benar lagu ni lah. Dia katakan kalau hak sadi kita nampak, kita faham waknya hanya sembelih orang, belah pula orang, rogok orang gitu begini, seperti yang kita dengar cerita di Bosnia, di mana-mana. Tapi kalau hak syirik tu ya juru dia molek dia, tu pula. Sebab tu kata Pak Haji cerita main masalah takdir dah. Kalau hak lagu tu tak ada gapo-gapo, tak ada nyanyi kok orang, tak ada gapo. Sebab itulah dalam Quran dia sebut inna syirka la zulmun azim. Kita dah ingat zalim ni sembelih orang, buat gitu gini kok orang. Hak tu tak siapa fikir kayak gitu. Tuhan kata syirik tu kezaliman yang besar.
Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak campur baurkan iman mereka itu dengan kezaliman. Kezaliman. Enggak dia kezaliman. Syirik. Sahabat-sahabat sedih dah kata kezaliman. Kita buat nyayang ke diri sendiri pun ada juga. Kita buat dosa, kita buat gitu gini. Jerit sahabat. Payah dah lagu tu. Hak beriman semua nak cari kat. Mereka itulah orang yang mendapat keamanan. Mereka itulah orang yang dapat petunjuk. Tuhan kata sedih. Lepas tu Nabi raya kezaliman di situ bukan makna kezaliman biasa ni, syirik. Syirik tu kezaliman. Hak tu orang ramai tak nampak kezaliman. Apa? Kalau nak ayat kezaliman syirik tu apa yang berat? Besar benar lah, panjang lah pula ceritanya. Cumanya ulama-ulama tersebut antara contohnya gini. Semua orang dalam dunia ni terima. Pemerintah dalam dunia ni terima. Orang curi je berapa tahun, sekian kita kata. Orang buat gani kesalahan dia, pecah amanah ke pecah gapo kau kita kata berapa tahun. Ni dia anggap jahat oleh orang ramai. Tapi kadang-kadang orang nak guling kerajaan, nak guling kerajaan, nak ubah pemerintah, sistem pemerintah. Apa dalam dunia mana-mana pun kalau dia je seumur hidup, apa jahat ke ni? Dia duduk tak ada, kita tak ada nak apa, tidak nak bunuh orang, tidak hanya nak ambil harta kan, nak suruh orang jadi molek. Itulah dakwah masing-masing. Komunis ke, sosialis ke, gapo-gapo naik, memang dia dakwah gitu. Semua ke dakwah untuk kebaikan. Tapi apa tu? Kalau negeri sosialis marah benda kepada demokrasi, hak demokrasi ni marah benda kepada komunis, apa? Kalau duduk bawah tu haram lah. Ada dulu serah nak bawa juga, bukan ada juga kitab-kitab komunis sosialis, tapi tak boleh katanya. Nyerapah kasta. Moga negeri kita ni tidak ala gitu kan. Kalau ala lain gitulah, tapi tak boleh makhluk. Siapa gitu sekali. Padahalnya dia tidak. Dia kata tidak nak buat benda tak molek. Jadi tak buat klik lah kitab-kitab lagu tu. Pasal apa? Salah. Dan kalau ada orang sebar lagu tu, dia dapat je seumur hidup. Apa? Syirik. Tidak iktiraf ketua negara, tidak iktiraf sistem tu. Syirik dia tidak iktiraf sistem Tuhan. Tuhan yang buat segala-gala. Tu benda. Dia menggugak sistem tu. Sebab tu dia hukuman dia berat. Hak ulama bagi antaranya hak itulah. Cuma panjang-panjang lagi tu kita kira semula lah. Kira semula. Lepas tu hak lain-lain, seseorang tu beramal sekian lama amalan ahli syurga, lepas tu amalan dia ditutup dengan amalan ahli neraka. Lebih kurang sebelum pada ni juga. Lepas tu selagi orang tu beramal dengan amalan ahli syurga mengikut hak zahir kepada orang, pada pandangan orang nampak gitu, padahal dia tu ahli neraka. Begitu juga sebaliknya. Jadi hak ni lebih kurang hak dulu juga. Perincian dia, perbahasan dia lebih kurang dulu juga. Kemudian kita pergi kepada bab perbahasan, perdebatan di antara Adam dan Musa alaihi wassalatu wassalam. Sekarang tu ni wallahu a'lam.